Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pengumuman daripada Sabas, maklumkan bahawa besok PJJ membersih timpangan batu, maka kawasan sekitar kita masuklah semua di dalam guna order. Bekalan akan ditutup daripada pukul 7 pagi hingga pukul malam, dan minta semua simpanan air dimakluman. Dua tiga tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu penting bagi orang yang berakal. Allah Subhanahu wa ta'ala pernah mewahyukan kepada Nabi Daud alaihi salam, Innal aqil al-hakim la yakhlu min arba'i sa'atin sa'atun yunaji fiha rabbah wa sa'atun yuhasabu fiha nafsah wa sa'atun yamshi fiha ila ikhwanihi alladhina yukhbirunahu bi'ulubihi wa sa'atun yukhalli baina nafsi waladzatiha al-halal. Sesungguhnya orang yang berakal dan bijak tidak akan melepaskan 4 waktu yang penting, yaitu waktu untuk bermunajat kepada Tuhannya dengan berzikir, membaca Al-Quran dan mendekatkan diri kepadanya. Yang kedua, waktu untuk muhasabah dengan mengingati amal yang telah dilakukan baik siang maupun malam, lalu mengakhirinya dengan syukur dan istighfar. 3. Waktu untuk menjalinkan hubungan silaturahim dengan para saudaranya yang berani jujur menunjukkan aibnya. 4. Waktu untuk melepaskan diri daripada kesenangan duniawi sekalipun itu halal. Ini ungkapan yang terkandung di dalam surat Nabi Daud alaihissalam. Ungkapan ini panjang sebenarnya, lebih kurang atas ingatan saya lebih kurang dekat hampir 2 muka surat. Kalau muka surat ini sebesar inilah ya. Cuma ini diambil sebahagian daripada yang disebut dalam surat Nabi Daud alaihissalam. Baik. Jadi yang disebut di sini, dia kata orang yang berakal dan bijak, dia tidak akan melepaskan 4 waktu yang penting. Jadi Allah Ta'ala diberitahu kepada kita, dia kata, aku bagi kepada kamu masa kamu ni maknanya nak kira umur kamu 60. Itu umur kamu pecah lagi kan? Pecah sehinggalah maknanya semuanya aku bagi setiap hari ada 24 jam. 24 jam. Baik. Tinggal lagi zaman dulu dengan zaman sekarang, dia punya time dia berbeza. Sama 24 jam, tapi perasaan kita berbeza. Yang dulu 24 jam itu lama. Sekarang 24 jam sekejap. Sebulan sekejap, setahun sekejap. Itu peredaran zaman yang menunjukkan sudah hampir berakhirnya kita punya dunia. Baik. Sama ada kita berasa sekejap ke lama ke, macam mana pun kamu tak boleh nak mengelakkan diri daripada bahagikan masa kamu untuk benda yang 4. Pertama apa dia? Pertama sekali dia kata masa untuk bermunajat kepada Tuhan kamu dengan berzikir, baca Quran dan dekat diri. Jadi banyak-banyak masa itu. Kalau ada dalam satu hari 24 jam, akan mengejar sikit. Adjust untuk time kamu bermunajat kepada Allah Ta'ala. Bila sebut munajat di sini, dia sebut
satu yunaji fiha rabbak. Satu time untuk kamu bermunajat. Jadi pengarang kitab ini dia coba ulas sedikit apa yang dikatakan dengan munajat. Jadi yang dikatakan dengan munajat itu ialah kamu baca Quran, berzikir dan ini buat benda yang boleh mendekatkan diri kita kepada Allah Taala. Bukan munajat yang kita faham berdoa. Maknanya benda yang boleh mendekatkan diri kita kepada Allah Taala ada dalam satu hari itu kita buat. Jadi apa dia? Doa, berzikir, baca Quran. Lepas tu benda-benda yang boleh mendekatkan diri kita kepada Allah Taala. Sedekah ke benda ada kena ada. Dalam satu hari. Baik, yang kedua, dalam satu hari kena ada juga time untuk kita muhasabah diri kita. Bila sebut muhasabah ni, macam mana? Muhasabah ni kira-kira audit. Audit diri kita. Apa benda yang nak audit? Nak auditnya kalau menega untung rugi. Kehidupan kita pun macam tu juga. Dalam kehidupan kita yang nak diaudit dari sudut Islam, nak diaudit diri kita ini, ialah apa dia? Dosa pahala. Baik buruk perangai kita pada hari itu. Kena ada satu time. Kalau ikut yang dianjurkan oleh ulama, sebelum tidur. Sebelum tidur tu ambil lah lebih kurang. Tak apa 5 minit pun tak apa. Ingat balik harinya apa benda jahat. Jahat aku ni, kalau kita cari secara jujur jumpa. Jadi orang tak jujur pada diri dia dan tak jujur pada orang Taala, dia tak jumpa. Dia nampak apa dia jahat orang. Dia rasa dia baik. Kita nampak orang yang jujur dengan diri dia dengan Allah Taala, dia akan nampak jahat dia lebih banyak daripada baik dia. Bahkan kadang-kadang dia tak terfikir tentang kebaikan dia. Tetapi tak apa, kita audit adalah seketul dua baik. Macam mana kita nak raikan seketul dua baik? Ada 2-3 ketul baik lagi. Nak raikan macam mana? Dia kata di sini, raikan dengan cara bersyukur. Alhamdulillah dapat 2-3 ketul baik yang buat. Dan kalau audit punya audit, jumpa jahat. Maka di situ dia kata, bila jumpa jahat, perbuatan yang tidak baik yang kita buat, maka kita istighfar. Kita basuh dan kita bercuci dan bersih balik dengan istighfar. Kalau ini yang kita buat, insya-Allah Tuhan yang Maha Pengampun, dia akan ampunkan dosa. Kalau ini yang kita buat, sebab kita audit kita dengan jujur. Dan kita pun memang nak cari apa benda aku kurang ni. Kekurangan aku yang dikatakan dosa tadi. Yang ketiga, waktu untuk menjalinkan hubungan silaturahim dengan saudara mara kita ataupun kawan-kawan kita yang berani secara jujur menunjukkan aib kita. Jadi hak ni pun satu benda yang yang kena ada dalam hidup kita. Mana-mana kawan-kawan. Kawan-kawan ni hak ni nak tunjuk jahat kita ni payah. Memang payah. Jadi hak bodek ni banyak. Hak nak tunjuk jahat payah nak jumpa. Tapi hak mana hak ni, saya duk perhati, kalau orang, saya nak katakan juga dengan kejujuran kita. Kalau kita ada kejujuran pada diri kita, nak cari kesempurnaan hidup, maknanya bila kita nak cari kesempurnaan hidup, kita kena jujur pada diri dan juga pada Allah. Kalau sekiranya itu yang kita cari, biasanya kita terima kasih banyak kalau ada orang dia tunjuk keburukan kita, keaiban diri kita. Sebab al-mu'min kal mirah, Nabi kata, orang yang beriman ini macam cermin. Maknanya orang yang beriman yang lain ini macam cermin kita. Dia boleh beritahu kita entan gini. Apa? Tak apa nak melok pada muka, itu biasa manusia. Tapi kalau nak reject, bila orang tak beritahu keburukan kita, keburukan geng kita ke jemaah kita, ke parti kita, ke organisasi kita, kita terima. Dan inilah yang Imam Syafi'i amalkan. Dia kata, aku terima kasih kepada musuhku Mudati yang telah pun menceritakan keburukan aku. Dan bila dia cerita keburukan aku baiki. Imam Syafi'i
Hak bagus dah pergi kita cakap lagi. Jadi kita ni tuan-tuan, hak bukan Imam Syafi'i ni, hak tidak setara dengan Imam Syafi'i, sepatutnya kena ada lebih baik lagi daripada Imam Syafi'i. Keinginan untuk ditegur oleh orang lain. Ini tidak kalau orang lain tegur kita punya geng ke, kita punya parti kita ke, kita punya jemaah kita ke, kita punya organisasi kita ke, semuanya melenting lagi. Kita rasa kita baik, kita buat. Itu yang jadi rosak. Dan bila rosak kalau sekiranya atas nama kita ni ustaz ke, ulama ke, guru apa, tak boleh tegur. Kemudian kita ni organisasi jemaah Islam tak boleh tegur. Kita berasa bila sebut Islam, betul tak? Islam comel. Kena beza. Islam tuan-tuan memang comel. Yang dua lain lagi. Hebat ini. Tapi ingat, Islam dibawa oleh manusia. Manusia tu hak comel. Dan kadang-kadang Islam itu buruk kerana manusia. Manusia Islam, manusia yang kata ulama tu guru ataupun tak kira apa-apa. Kerana dia, Islam jadi punah-punah. Islam dipandang tidak elok. Kerana dia. Cuba tengok sejarah. Nabi bawa comel. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali comel. Lepas Ali saja dah tahu nak comel. Islam jadi tak comel. Sampai sekarang. Jadi tak comel kerana apa dia? Manusia yang bernama Islam tadi yang tak comel. Islam tak comel. Jadi kita kalau boleh, kita tak nak buat satu benda yang menyebabkan orang menyampah pada Islam kerana kita. Ini kena jaga. Atas nama kita orang baik, orang surah ke, yang saya selalu sebut, atas nama ustaz ke, ulama ke, parti Islam, jemaah Islam, kena jaga Islam. Bila awak ada nama Islam pada diri awak, pada jemaah awak kena jaga terus. Kalau berjanji jangan menipu. Sebab tu Nabi tu kan, bila mana berlaku perjanjian dengan orang kafir dalam perjanjian Hudaybiyah, sampai Sayyidina Umar dia kata, kau ni Nabi ke? Maknanya Nabi buat satu benda yang satu agreement dengan orang kafir yang tak diterima. Orang Islam tak ada. Umar saya dia, kau ni betul ke Nabi? Pasal apa dia? Antara yang dia tak boleh terima, kalau orang kafir ni tangkaplah maknanya orang Islam di Mekah, tak payah hantar. Ikutlah. Maknanya bila sebut tak payah hantar ni kepada orang Islam, salah takdir lah orang Madinah pergi jalan-jalan ke Mekah contohlah. Orang kafir tangkap. Tak payah hantar. Nak hantar boleh, tapi agreement tak payah hantar tak apa. Sampai orang kata, tak betul ni. Maknanya bila tak payah hantar, maknanya apa dia? Nak bunuh boleh, nak saya semua boleh. Orang kafir pula kalau terlepas ditangkap oleh orang Islam di Madinah, orang Islam kena hantar. Orang Islam kena hantar balik pada orang kafir. Kan tak kena agreement dia. Jadi kita kata ini ikut orang kafir, dah agreement dah setuju, kena bodoh. Banyak lagi lah. Lepas tu orang kafir daripada Mekah ni kalau nak pergi berniaga ke Syam, dalam agreement itu dibenarkan lalu ke Madinah. Dan keselamatan menjamin. Lalu ke Madinah, boleh pula bermalam di Madinah. Bermalam di mana? Di rumah orang-orang Islam yang asalnya orang kafir, orang yang daripada Mekah pergi ke Madinah kerana berhijrah, duduk di Madinah. Jadi ada di kalangan orang kafir bila nak pergi ke Syam, lalu ke Madinah, dia singgah rumah saudara mara dia dah masuk Islam. Saudara ke, pak saudara ke, adik ke, adik-beradik singgah. Dan Nabi kata jangan kacau. Keselamatan dia kena jamin. Sahabat-sahabat boleh tengok. Lepas tu okey, dah setuju, nak tulis pula. Nak tulis agreement ni. Nak tulis je kita sebut Bismillahirrahmanirrahim. Orang kafir kata tak. Bismillahirrahmanirrahim tak ada. Kemudian min Muhammad Rasulullah SAW. Oh dia kata tak ada. Ini bukan minta nak. Sebut Muhammad saja. Rasulullah tak payah. Nabi kata tak apa. Bismillah pun tak payah. Kita pada tukang tulis Bismillah tak payah. Rasulullah pun tak payah. Ikut pada keadaan ni tuan-tuan. Kita kata lagu ni tak betul. Ikut orang kafir tak. Nabi tengok hak mana boleh buang.
Hak mana wajar di apa ni kata orang boleh terima. Dah sekali bila dah tulis itu, tadi kata apa? Bila para sahabat kata engkau ni betul ke Nabi ke? Dia kata aku betul Nabi. Aku betul Nabi. Kemudian dia kata hak ni dikata wahyu Tuhan. Bila sebut wahyu Tuhan ni nak lawan apa ya Tuhan? Ya tak? Diam berarti. Follow ikut tuan-tuan baru nampak kehebatan perjanjian ini. Pertama sekali orang kafir ini jadi dikata ini dikata orang Islam. Patuh pada perjanjian. Kita tak janji-janji kita langgar. Berjanji-janji langgar. Jadi orang kafir mana nak respect pada kita? Atas nama dia kafir kau benda. Dah. Kalau dah berjanji, mestilah sebelum janji itu bincang masa-masa dah 28 tahun. Bincang dah. Kalau dah bincang, dah setuju, ikut je. Tak boleh lah yang ini kata setuju, yang kawan ini kata tak setuju. Jadi menggambarkan awal ini Islam ini yang berlaku sekarang. Sampai orang kafir kata betul ke Islam? Seluruh dunia ini orang konfis Islam. Kerana perwatakan pembawa Islam. Jadi sebab itu di sini tuan-tuan saya nak beritahu bahawa kita, diri kita ke, geng kita ke, parti kita ke, jemaah kita ke, kalau kita attach dengan Islam, nama Islam, kita jaga. Dan bila orang tegur tentang kita yang bawa Islam ni, maka kita tengok. Jangan tunjuk ke debet, ke action, ke ego ke. Maknanya bila tengok tegur, bila tegur jangan ini. Ini bukan geng kita, tak payah. Dia tak tahu kepada kita. Ini yang banyak berlaku. Dia apa tahu? Jadi tak betul macam itu. Kita tengok apa yang orang tegur tu relevan ke tidak. Kalau relevan boleh terima, tak boleh terima tak apa. Jangan pula menyebut keluar statement kita. Dia tak tahu apa benda pun. Baik. 4. Waktu untuk melepaskan diri daripada kesenangan duniawi. Sekali penghadap, maknanya di situ sampai mereka diajak kepada kita supaya benda-benda syubhan kita cuba elak. Dalam dunia sekarang ini tidak banyak syubhannya. Kalau boleh elak pada macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma barhamdulillah. اللهم اجعلنا من الذين